A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, insyaallah. Pada ikhwan dan akhwat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang kita akan sama-sama bincangkan adalah akidah yang benar, asas wawasan, gagasan dan gerakan, insya-Allah. So, akan mulakan insya-Allah dengan tilawah daripada surah Al-Hasyr, daripada ayat 18 hingga ayat 24. So ayat tu tak dipancarkan. So sekiranya ada yang nak refer melihat Quran masing-masing, insya-Allah dipersilakan. So kita akan bacakan surah Al-Hasyr daripada ayat 18 hingga 24, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, insya-Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan penghuni syurga. Para penghuni syurga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Sadaqallahul azim. Itu adalah petikan daripada surah Al-Hasyr daripada ayat 18 hingga 24. Dan insya-Allah satu ayat yang sekadar nak di-highlightkan kembali daripada yang kita baca tadi ialah la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ayat ke-20 Tak sama Tidak sama. Penghuni neraka dengan penghuni syurga itu tidak sama Dan yang berjaya itu adalah penghuni syurga insya-Allah. Dan itu yang kita idamkan, yang itu kita harapkan. Dan hari ini insya-Allah berpaksikan ataupun bertemakan semua ayat-ayat yang kita bacakan tadi. InsyaAllah kita akan melihatlah kembali kepada tajuk kita hari ini, insyaAllah akidah yang benar, asas wawasan, gagasan dan gerakan, insyaAllah. Ana ingin memulakan dengan membawa kita kepada ayat ini, dan insyaAllah malam ni kita akan berlega dalam banyak ayat-ayat yang familiar, kan, ayat-ayat lazim insyaAllah, sebagai titik mula yang asas. Satunya kerana sepatutnya ayat ni memang itulah antara reason kot kita dilatih untuk menghafal ayat-ayat lazim ni, kerana titik mulanya banyak bermula di situ. Okey, tertera di sini adalah tiga ayat daripada surah Ad-Duha, surah Ad-Duha kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Sadaqallahul azim. Dan di-highlightkan dekat sini kalau kita tengok kepada apa yang dimerahkan tu, dan maksud ni adalah memfokuskan pada merah itu, ayat yang ke-7. Wa wajadaka ailan wa wajadaka dhallan fahada. Okey, kalau kita tengok ayat ini di mana Allah mengungkit beberapa perkara terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara ringkas kalau kita tengok ayat ni, yang pertama ini harapnya kita dah familiar dengan bagaimana nak memahami ayat-ayat yang mudah difahami, perkataan-perkataan yang biasa kita jumpa. Bila kita tengok sini, alam ini adalah satu perkataan mengungkit, bukankah. So kalau member kita, bukan ke dulu tu nak start mengungkit lah tu kan, itu ayatnya. Dan yajidka kan, ka ni menunjukkan kepada kamu seorang dan kalau dalam Quran bila kita melihat kepada, bila Allah kata ka kan, menggunakan ka tu maknanya awak seorang, memang kita akan tahu itu ayat tu Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara spesifik kan. So Allah mengungkit benda-benda yang spesifik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga benda yang diungkit di sini. Yang pertama, Allah ungkit alam yajidka yatiman. Nabi dulu yatim dan aku yang jaga engkau kan. Wa wajadaka dhallan, dulu kamu, dhallan ni kalau kita translate literal adalah sesat. Tapi dia bukan sesat dalam bahasa yang kita biasa guna sekarang. Kita biasa guna sekarang ni macam sesat, ajaran sesat dan sebagainya. Tapi ni dalam konteks sesat tu tidak jumpa jalan. Kalau kita tengah berjalan kata aku sesat ni kan, maknanya kita tak jumpa jalan. Apa yang Nabi tak jumpa ialah sebab Nabi dah nak kata apa Nabi dah nampak masyarakatnya macam mana, dah nampak masyarakatnya perlu dibaiki, tapi tak nampak jalan, tak jumpa punca. Dan Allah kata fahada, aku yang bagi hidayah, memberi jawapan kepada itu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ni Nabi dulu dalam keadaan yang memerlukan, tak seberapa, dan Allah jadikan kaya kaya dan mencukupi bila berkahwin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Nabi pernah kaya bila Nabi berkahwin dengan Khadijah. Yang kita nak fokus kat sini ialah ini, wa wajadaka dhallan fahada. Apa yang Allah ungkit kat sini? Allah ungkit bahawa dulu Nabi pernah dalam keadaan yang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam keadaan yang mengharapkan solusi. Ya Allah, teruknya umat aku ni kan, macam mana nak buat ni? Tapi tak tahu jalan, tak tahu apa solusinya, dan Allah kata fahada, Allah bagi hidayah. Dan episod yang berlaku adalah datangnya Jibril bermula dengan Iqra dan seterusnya, hidayah tu datang. So poin yang nak dibawa di sini adalah Quran itu adalah solusinya. Maknanya Nabi memang mengharapkan satu solusi, satu jawapan, dan Quran itulah jawapannya. Quran itulah solution kepada apa yang diharapkan, isu masalah umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, kita sedia maklum dan kita sedia terima hakikat ini, kita sedia maklum. Cuma satu persoalan dekat sini adalah, kan kita claim lah kan, Quran tu apa? Itu adalah petunjuk, guidance. Sekiranya betul Quran itu adalah petunjuk kepada kita semua,
maka for sure kan, macam kita ada GPS itu, kita akan ikutlah petunjuknya kan. Maknanya kalau kita kata kita buat claim Quran ini kan, Al-Quran ini, Quran yang saya baca ni kan, inilah petunjuk kan, kau ikut apa dalam hidup ni kan, Quran lah petunjuk saya, sumber petunjuk So kalau kita buat claim begitu, claim tu akan betul sekiranya memang bila kita nak berjalan, kita nak jalan dalam kehidupan kita ni, kita akan refer Quran kata pergi mana, kita akan pergi, dan betul lah statement tu Tapi kalau kita Quran kata pergi sana, kita pergi tempat lain, tu satu muhasabah, betul ke claim kita tu, atau Quran tunjuk ke mana pun kita tak tahu. So that's one question lah. Right. Now seterusnya, bila kita nak refer balik contextually, bila ayat tu Allah ungkit apa sebenarnya, Nabi SAW kalau kita buat timeline kan, garis masa kat sini, daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi sebenarnya ditakdirkan, maknanya Nabi ditarbiyah ataupun dijaga tanpa Nabi sedari kan. Contohnya yang hatinya dibelah, disucikan oleh malaikat Jibril kan. Nabi nak pergi tamasya, nak pergi pesta, Allah takdirkan Nabi tertidur kan. Maksudnya hati Nabi SAW amat dijaga, Allah jaga, hatinya suci, sehinggalah Nabi menjadi concern bila melihat realiti umat So satu muhasabah di sini adalah, sekiranya kita tengok umat kita sekarang, kita tak concern, adakah hati kita sebenarnya bermasalah kan? Adakah hati kita ni amat kotor sehingganya kita tidak sensitif dengan ataupun tidak concern dengan apa yang kita tengok itu yang pertama. Kemudiannya, jawapan yang kita sebut tadi, jawapannya datang dengan wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat di Gua Hira pada umur 40 kan? Pada Nabi umur ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Kemudiannya kita tahu, ini sedia maklum, 13 tahun fasa Makkiyah sehinggalah hijrah, dan kemudiannya 10 tahun fasa Madaniyah sehinggalah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Satu soalan kalau kita tanya kepada budak-budak kalau kita tanya adik-adik, fokus yang besar kepada 13 tahun yang pertama apakah penekanan yang berlaku di situ? Anda cukup yakin semua orang boleh jawab semua orang boleh jawab, semua orang, at least dalam konteks Malaysia lah kot, orang yang melalui sistem pendidikan formal di Malaysia insya-Allah boleh jawab ni. Anda yakin, anda rasalah, anda tak pernah buat test meluas apa penekanan kat situ? Akidah kan, semua kita tahu. So kita akan bermula di sini sebab tajuk kita pun ialah akidah adalah sebagai asas kepada gagasan kita, wawasan kita dan gerakan kita ataupun gerakan seorang Muslim. So kita kena tengok akidahnya dulu kan. Bagaimana akidah tu? Daripada sirah tadi kita tahu, kita faham akidah tu lah asasnya kan. Kenapa sampai 13 tahun penekanan akidah tu Cumanya kita nak pergi lebih jauh daripada itu Sekadar mengatakan 13 tahun menekankan akidah tanpa kita pun melalui penekanan akidah yang sama, what's the point? Betul tak? What's the point? Apa maknanya itu So kita nak pergi, dan hari ini insya-Allah kita akan banyak bersifat tazkirah, peringatan, dan bersifat mungkin muhasabah lah to a certain extent So bukanlah banyak info yang baru sangat, tetapi harapnya kalau kita belum melihatnya dalam perspektif yang tertentu, kita berjaya melihatnya dalam perspektif yang tertentu malam ni onwards insya-Allah. Kalau belum kalau dah, alhamdulillah, teruskan. Bila kita melihat kepada wahyu yang pertama, soalan yang mungkin biasa akan ditanya adalah, akidah apa yang ditekankan dalam wahyu yang pertama ni kan? Kita tahu 13 tahun itu penekanan akidah, dan ayat-ayat Makkiyah tu mainly cerita pasal akidah. Wahyu yang pertama ini turun di Makkiyah lah kan. So for sure dia ada penekanan akidah yang bukan calang-calang, kerana itulah wahyu yang Allah pilih, Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai wahyu yang pertama. So soalannya adalah, akidah apa yang penting sangat di situ, dan apakah akidahnya kan? Apakah akidahnya? Okay, in short kan, kalau ini daurah bersemuka, kalau ramai yang bersemuka kat depan ni, biasanya nak suka tunggu jawapan lah kan, apa pandangan masing-masing ataupun apa yang masing-masing tahu. Tetapi insya-Allah malam ni kita pergi je lah secara nak kata apa overviewnya ialah, inilah akidah yang disettlekan dalam wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama 5 ayat tadi 5 ayat dalam surah Iqra'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Okay, so apa core
message dekat situ dalam in my own words untuk menyebabkan kita ni sedar diri lah. Aku ni siapa sebenarnya dan Allah tu siapa, kan? Kita ni siapa, Allah siapa. Anda mengharapkan benda ni bukan benda baru lah, tapi kalau ada yang kebetulan, itu kan? Sebab anda pernah survey je kat orang yang tak ikut tarbiyah, tak ikut usrah, biasanya apa yang paling skema ialah baca kan, membaca ilmu. Itu je yang dia tahu daripada wahyu yang pertama. Anda harap yang audiens malam ni tidak setakat itulah kan? Malahan itu pun tak menjawab soalan. Itu tak menjawab soalan. Itu ke solusinya? Kalau itu solusinya, bila pula Nabi belajar baca? Bila pula Nabi suruh masyarakat Mekah belajar baca kan? Macam dia tak menjawab soalan. Tapi ni tu perbincangan yang anda suka korek lah, sebab ramai orang kita ni dia suka parroting kan. Dia dengar, dia cakap, dia pun tak faham, dia tak analisa. Tapi dia terus malam ni format dia kita, sebab tak ada, boleh je nak jawab dalam ruangan chat tu kan, tetapi atas waktu masa juga. Okey, kat mana yang sedar diri kita ni kan? Kat mana sedar diri kita ni siapa dan Allah tu siapa? Okey, kita tengok satu-satu ayat. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So yang pertama ke sini. Dan kita akan perasan siapa yang belajar bahasa Arab ataupun familiar dengan bahasa Arab, dia banyak relationship punya indication di situ So rabbika, apa implikasi dia? Rob, sebab Allah sebut Rob kamu Allah tak sebut, Allah boleh je sebut kan, kalau Allah nak cakap dia Iqra bismillah, sebab kan kita baca bismillahirrahmanirrahim contohnya kan, boleh je Iqra bismillah kan, itu pun yang kita baca. Kita tak pernah baca bismi rabbi, jarang lah kan. Kita tak boleh kata rabbika, boleh juga rabbika kalau kita bercakap dengan orang kan. Tetapi Allah tak guna namanya, Allah guna relationshipnya kepada kita rabbika, Rob kamu. So kat situ kita dapat tahu akidah yang pertama yang nak ditanam ialah Allah lah Rabb, kita ni abd. Allah Rabb kepada kita, kita abd kepada Allah, Abdullah, hamba Allah. Kan, itu yang pertama. Lepas tu allazi khalaq. Itu indication yang kedua. So Allah lah Khaliq yang mencipta, kita lah makhluk. Kan? So dah sedari dua benda Kau tu hamba, aku ni yang Rabb. Sedar diri sikit. Kau tu makhluk, aku ni yang mencipta, aku pencipta. Kita baca ayat seterusnya pula. Khalaqal insana min 'alaq. Okey, khalaqal insan dah menjawab yang tadi kan. Min 'alaq. Kat sini interesting siapa yang bila baca ayat ni, dia tertanya, apa poin ayat ni Kalau Allah nak kata khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, ayat sebelum tu macam dah establish benda tu. Bila Allah mencipta tu, ialah mencipta kita lah sekali kan. Dan ayat tu lengkap kalau kita nak titik sini, kita tak titik sini. Lengkap tak? Kan? Kalau kita baca surah Ar-Rahman kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Habis kan? Dia macam dua perkataan ni boleh membentuk ayat yang lengkap. Khalaqal insan, titik. Tapi Allah, bila Allah sambung surah Ar-Rahman, ayat tu dah lengkap. Khalaqal insan, itu poin dia. Dekat sini khalaqal insan tu bukan poin dia. Poin dia ialah khalaqal insan min 'alaq. Kenapa? Kenapa Allah kata aku ciptakan kau tu dari alaq, sedari sikit. Apa poin dia? Akan jelas bila kita baca ayat lepas tu. Iqra wa rabbukal akram. Rabbuka ni pun dah terjawab dalam ayat pertama tu kan. Siapa Rabb, siapa abd. Tapi dia nak kontrakan di sini kan. Akulah yang mulia, akram. Engkau lah yang hina kan. Kau tu dari alaq, sedari sikit kan. Kau ingat tak kau dua dia apa je kan? Aku yang mulia, kau yang hina. Dan kalau kita baca yang seterusnya, dua ayat lagi, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. So in short, siapa yang mengajar dan siapa yang diajar, dan siapa yang tahu, siapa yang tak tahu. So inilah package wahyu pertama, solusi terbesar yang Allah bagi sebagai pemula bicara, pemula wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu masyarakat ada masalah, tak tahu solusi, inilah dia. First and foremost, settlekan benda ni dulu kan? So harapnya kita dah settle lah benda-benda ni, akidah ini kan. Kita dah meyakini aku ni siapa kan, aku ni hamba Allah kot kan. Aku ni siapa, aku makhluk kepada Allah yang mencipta, aku ni hina je kan, Allah tu yang mulia, aku tak tahu sebenarnya, Allah yang tahu. Benda ni menyelesaikan semua fundamental yang semua 99.99% ayat yang datang lepas ayat pertama ni, dia tertegak atas ini dia tertegak atas ini. Sebab kalau orang yang tidak mengimani benda ni, tidak menjadi akidah bahawa aku tak tahu, Allah yang tahu, so aku nak kena tahu daripada Allah dan sebagainya, Allah yang nak ajar dan sebagainya, efek semua ayat lain tu kurang. Dan kita akan terasa siapa yang tak rasa lagi benda-benda ni,
kan. Dia punya relationship dengan Al-Quran pun akan terkesan. So dia agak berbeza bila kita kata aku ni hina, aku tak tahu, Allah lah tahu. So setiap benda dari ni kita appreciate dia lain macam. Allah nak kita tahu apa kat sini, Allah nak ajar apa kita kat sini kan. Dan bila Allah cakap something, kita kata macam ya ke? Sedar disik kau tu yang hina kan, kau tu makhluk, kau tu hamba, kau nak soal apa benda pula ni kan. So all those things menjadi asas yang paling penting dalam wahyu yang pertama. Mana mas ni? Okey, insyaAllah boleh pergi kepada ayat. Okey, semua masih nampak sekarang? Harapnya slide ni pun bergerak dengan ni. Okey, so bila kita kata apa kepentingan akidah ni, seperti yang mana sebut tadilah kan, bila tak selesainya benda tadi kan, satu soalan trigger yang anda suka tanya juga ialah kenapa akidah ni lagi penting daripada akidah tauhid kan. Akidah tauhid datang dari mana? Kalau apa ayatnya mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa ayat itu datang kemudian? Kenapa ayat ni kena datang dulu kan? Sebab orang yang tak sedar diri ni, ceritalah Allah tu punya hakikat apa benda, manfaatnya tidak sampai juga sebab dia still tak sedar diri. Dia kata aku peduli apa, aku tahulah nak hidup macam mana kan. Dia kena settle dulu aku ni siapa kan, Allah tu siapa dan sebagainya. Itu kena datang dulu. Now, dan bila nak menjawab pula apa sebenarnya masalah manusia ni, manusia ni problem kenapa kita boleh tengok sendiri apakah diagnosis daripada Allah SWT dalam surah yang sama kan, dalam surah Al-Alaq, tapi dia bukan dalam wahyu yang pertama lah. Tapi kalau kita baca wahyu yang pertama atau kita baca surah Al-Alaq, kita akan sampai, kita baca 5 ayat tu dan kita baca ayat lepas tu, diagnosis dia. Apa diagnosis dia? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Mainly yang inilah, yang ni. Ini statement statement observation lah. Kalau kita pun tahu manusia ni melampau. Kenapa dia melampau? Kalla innal insana la yatgha. Sungguhlah manusia ni melampau. Ini anda sengaja tak letak translation just nak membiasakan kita. Tagha ni melampau kan. Ar-ra'ahu istaghna kan. Dia merasakan, ra'a ni macam nampak kan. Dia nampak, dia rasa, dia ingat dia tu ghani, dia tu cukup, dia tu kaya kan. Maknanya cukup, aku tahulah kan. Maknanya benda-benda tadi lah, maksudnya dia tak rasa dia hina, dia tak rasa dia perlu tahu apa yang Allah nak ajar dia, dia rasa dia boleh fikir sendiri dan sebagainya. Itu punca dia. Dan wahyu yang pertama tadi memang mengadres benda ni kan? Dia address benda ni. So itu adalah diagnosis daripada Allah SWT sendiri. Now, so bila akidah ni tak settle, kita pun tahulah apa yang berlaku. Manusia ni very very problematic So okay, so itulah solusi yang sebenar. Now, sebelum kita nak cerita pasal tu solusi kepada masyarakat keluar kan, kita cermin dulu diri dululah kan. Sebab itu adalah solusi kepada semua manusia, termasuk kita yang juga seorang manusia. So kalau kita cermin diri, akidah yang tadi itu dah settle ke dalam diri kita kan? Dah tertanam ke perasaan-perasaan itu kan? Kita menyedari, sedari kan, yang akan menatijahkan semua benda-benda yang lain. So sama-samalah muhasabah diri, insyaAllah. Now, kita dah sebut tadi dalam konteks fasa Mekah tu penekanannya akidah. Tadi kita dah juga cover akidah apa yang first kali turun. Itu tadi sedar diri, kau tu siapa. Kemudiannya kita pergi kepada keseluruhan fasa Mekah 13 tahun tu pula. Kalau anda tanya akidah apa yang ditekankan dalam Quran dalam fasa ini kan, apa akidahnya? Kita dah sebut tadi tauhid, of course. So kita mula kat situ kan, keesaan Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya. So ada ayat-ayat yang seumpama contohnya yang surah Al-Ikhlas tu lah kan. Itu yang pertama. Itu jawapan yang paling common lah. Rasa kalau anda tanya pasal akidah apa yang tu jawapan yang memang keluar. Dan setengah-setengah tempat nak tanya, itulah satu-satu jawapan yang keluar. Dia tak boleh terfikir akidah apa yang lain. Itu pun quite interesting. Padahal dia agak obvious kalau kita pergi jawapan-jawapan lepas ni. Antum akan rasa obvious lah, itulah surah-surah tu cover kan. Apa ya contohnya? Yang kedua, akhirat itu, hari akhirat itu ataupun hari kiamat itu adalah satu hakikat. Pasti berlaku, pasti terjadi, akan berlaku. Tunggu masa je kan? Itu satu akidah yang ditanam juga kan. Apa contoh-contohnya? Rasa banyak contoh kan. Rasanya surah Makiyah tu syarat dengan cerita hari kiamat dan what comes after lah. Dan apa yang comes after tu salah satunya ialah ganjaran yang menggiurkan.
Now, ana highlight dekat sini mengiurkan kenapa? Sebab kalau kita perhatikan ayat-ayat yang turun itu, itulah sifatnya, dia bukan just nak memberitahu orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Tidak. Dia cerita syurga tu ada apa dengan descriptive words, sehingga mengiurkan lah. Kalau siapa yang belum terliur dengan syurga, satu tugasan untuk diri masing-masing lah. Tengok balik, buka balik, cuba tengok tafsirnya, cuba belajar sikit bahasa Arab. Apa yang menyebabkan orang terliur dengan ayat ni kan? Sebab kita kena dapat benda tu baru kita terkejar-kejar benda tu contohnya kalau dalam surah An-Naba, kalau kita ambil juz Amma, surah An-Naba tu ada portion yang pasal syurga kan. Dan kalau kita pergi satu persatu ayat, ada reason kenapa Allah describe-nya sebegitu. Dan kenapa sampai banyak ayat cerita pasal syurga sahaja kan. So sampai kita melonjak keteliuran tu, melonjak-lonjak sehingga kita kata baik kru aku nak masuk juga tempat ni kan. Uish, punyalah best macam ni. So that should be kan. Maksudnya kalau tertanam akidah itu, by right kita dah amat terliurkan syurga insya-Allah. Tak tahulah ada orang yang tak, sebab kalau kita tengok benda yang Allah describe tu, kalau untuk lelaki kadang-kadang ada description of bidadari. Kalau yang lebih umum ada description of real estate yang bukan calang-calang. Apa yang kata scenery yang bukan calang-calang yang akan jadi milik kita. Kan sungainya, sungai jenis apanya, makan jenis apa kan, daging jenis apa, the luxury, orang kata apa, luxury treatment kita nak makan tak perlu bangun, tak perlu apa, orang akan datang layan. So all those kalau kita cuba visualize, it is the ultimate luxury lifestyle yang sepatutnya kita kata macam memang itu yang aku nak. Dan on the other side, on the flip side, Allah juga describe azab-azab yang menggerunkan dia bukan hanya, Allah tak cakap hanya masuk neraka, tapi Allah describe so mungkin tak tahulah apa ayat yang antum semua familiar. Mungkin ada yang terbayang macam nanahnya, air menggelegaknya kan. So itu contoh-contoh dan insya-Allah untuk malam ni kita akan bawa satu contoh yang terkait dengan aspek ini terkait dengan aspek ini, balasan kepada orang yang somehow cinta kepada dunia ni terlalu besar. Okey. Dan kalau kita baca surah-surah Makkiyah, surah-surah yang pendek tu, kita akan perasan ada beberapa surah yang memang highlight isu ni Core isu dia ialah kita punya hati ni tertaut dengan dunia lah, dengan harta, nak dunia. So Allah describe kat situ, sepatutnya kalau kita baca surah tu, dia dekat pelik sebenarnya kita dah baca banyak kali, ataupun sebab kita dah hafal kan, mungkin tak ulang je kot, tetapi poinnya dah ada kat situ tapi sama kenapa kita masih, hati kita masih dengan dunia begitu Kita ambil satu contoh surah ini yang ini berkaitan dengan itulah kumpulan hitung harta A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah. Now description dekat sini apa kan? Dekat sini satu ceritalah sebenarnya nak highlight kat sini. Mereka ni buat apa? Jama'a malan. Jama'a tu mengumpul kan. Malan tu mal lah, harta kan. Kalau kita tahu baitul mal rumah harta. Dia mengumpul kan. Wa'adadah, dan kira-kira pula tu kan. Banyak tak tahulah, ada orang tabiat macam tu, kita lah tiap-tiap hari tengok bank account kan. Dah banyak mana. So that indicates something. That indicates that it's really in your heart. Kalau sampai begitulah natijahnya kan. Duk mengumpul-kumpul, duk tengok dah berapa banyak Lalu Allah sebut apa lepas tu? Wallazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ni sampai ni di extreme state lah. Seolah-olahnya yahsabu, dia mengira, dia menghisap, anna malahu, sungguhnya harta dia tu, mal dia tu, akhladah, akan menyebabkan dia khalidin kan, akan menyebabkan kekal. Seolah-olah macam dia duduk kumpul harta ni, macam dia ingat harta tu menyebabkan dia boleh kekal selamanya kan. So, dia begitu Apa balasan dia? Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam hutamah. Al-hutamah kan. Dan apakah jalan kau, wa ma adraka mal hutamah? Kau tahu ke kan? Kau agak dia tahu tak apa hutamah tu kan? So ayat ni dah ayat ancaman dah kan. Macam bila kau tahu tak apa benda tu kan. So that in itself dah menggerunkan Narullahil muqadah. Ini kita pergi satu persatu ayat kan. Ini menjawab jawapan dia. Apa hutamah tu? Narullah kan. Bukan api kan. Allah boleh cakap je nar, tapi Allah kata narullah.
api Allah sendiri kan. Ni ultimate punya level punya api lah ni kan. Al-muqadah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menjulang sampai afidah kan, fuad tu hati kan. Kenapa Allah describe ni? Maknanya api Allah tu sini yang dinyalakan. Dan bayangkan Allah, astagfirullahalazim, harapnya boleh bayangkan ngerinya benda tu kan. Sebab Allah describe ni contoh ayat tu bukan hanya cakap fakta, tapi dia describe sehingga kita sepatutnya terasa something kan. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai hati kita ni dibakar oleh api tu kan. Boleh lari ke tak boleh lari kan? Innaha 'alaihim muqsadah kan. Sebab apa? Lagi bukan sampai hati tu je yang api tu mencekam dan merobek tu. Innaha 'alaihim muqsadah kan. Kat atas mereka tu pun api tu macam tu lah, boleh bayang macam api tu dengan rakusnya membakar kan. Fi 'amadim mumaddadah kan. Dan dia orang memang tak boleh gimana, tak boleh lari. Dia orang terikat pada palang-palang gitu tu gambaran seksa. Na'udzubillah. Kenapa? Apa puncanya tadi tu? Duk terkejar sangat harta, sayang sangat dunia, sampai hari-hari duk mengumpul harta dan menengok dah banyak ke belum ke. Kalau kita ada bibit-bibit simptom itu, baca balik surah-surah macam ni, patutnya seriau lah. Patutnya macam dia akan terasa. So itu ni contoh yang anda harapkan kita dah biasalah tadabbur surah-surah pendek ni, sebab surah-surah pendek ni amat powerful sebenarnya, especially makiyah punya ayat lah. Sebab itu pun kita kata dalam surah itu pun ayat-ayat yang membentuk akidah para sahabat ni sampai solid kan. So kita sepatutnya mendambakan efek yang sama kepada diri kita. So make sure tadabbur sungguh-sungguh So ini contoh betapa dahsyatnya azab yang menanti. So ini pun akidah. So natijahnya dia akan jadi macam kalau kita terkejar ataupun terikut orang nak kumpul harta, kita akan berbaloi ke. Now ini sebab dah terkupas ini sedikit, tambah satu lagi. Ini bukan sangat pasal akidah, tetapi arahan. Sebab bila kita sebut pasal obsesi dengan dunia, dengan harta ni, satu soalan ataupun satu topik perbincangan yang kadang-kadang timbul adalah macam mana nak mengimbangkan itu satu soalan yang quite interesting. Macam mana nak imbangkan antara dunia akhirat? Macam mana nak balancekan dengan dunia akhirat? Satu soalan yang satu counter soalan ialah Allah cakap macam mana dalam Quran untuk imbangkan antara dunia dan akhirat. So kita tengok ayat ini. So ni ayat daripada surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Okey, kita akan fokus kepada yang kali-kali yang awal ni. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Wabtaghi, dan tuntutlah dan kejarlah kan. Fima ataakallah, dalam apa yang diberikan kepada kamu oleh Allah. Ad-darul akhirah. Kejarlah apa tadi? Kejarlah akhirat So ayat ni quite interesting bila Allah kata dengan apa yang maknanya fima ataakallah tu, maknanya apa-apa yang Allah bagi kat dunia sepatutnya apa? Digunakan untuk kejar akhirat. So kalau orang tanya macam nak balance, memang dia tak sepatutnya balance pun, sebab semua yang kita dapat dekat dunia ni kan, apa saja yang ataqallah, yang fima ataqallah tu, apa saja yang kita dapat di dunia ni sepatutnya Allah kata apa? Guna untuk kejar akhirat. Tu arahan dia. So macam mana? Maknanya memang tak balance lah, sebab satu tu just benda yang digunakan untuk mencapai satu lagi kan. So yang kita nak kejar satu je, akhirat je sebenarnya. Tapi Allah sambung kat situ, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah lupa, nasihat tu lupa kan, jangan lupa nasib kamu minad dunya, di dunia ni. Janganlah sampai, tapi kau ada rumah ke tak ni, ada tempat tinggal ke tak, entah terlupa lah pula kan, duit dah habis sedekah semua contohnya. Tu contoh-contoh ekstrim yang tak berlaku Accept dalam sirah Abu Bakar kan, dia infak semua, tapi Nabi tanya kamu dan isteri kamu ataupun anak-anak kamu tu apa yang tinggal? Dia jawab Allah dan Rasul. Itu level dia lah kan, itu level dia. Tapi the fact that
Nabi SAW tanya, sebab ada ayat ni, jangan lupa nasib kamu di dunia. Nabi tak buat diam je, oh baguslah dia infak semua kan. Nabi kena make sure juga, kamu ada apa-apa tinggal tak untuk family kamu kan. Dan level, bukan lain macamnya level Abu Bakar tu, dia boleh jawab kan, isteri aku, anak-anak aku, Allah dan Rasul pun cukup. Kita, zaman kita ni tak ada lah orang boleh jawab macam tu kan. So memang tak cukup, kena ada benda. So tak boleh lah benda tu tak ada. So begitu maksud dia. So ayat ni quite interesting untuk pedoman kita insya-Allah dalam konteks sepatutnya mindset ni kita apa? Apa sahaja yang kita dapat kan? Laptop yang kita beli ni, kamera yang ada mic apa semua ni. Kenapa duit ni ada guna invest ni semua ni? Sebab inilah cara-caranya untuk kita menambah saham akhirat, contohnya dengan dakwahnya, dengan bagi pengisiannya, dengan berusrahnya, dengan buat apa-apa lah kan, macam-macam yang kita guna untuk akhirat, untuk kejar akhirat, untuk dapatkan akhirat. So that's the mindset that's the core mindset insya-Allah. Okay, apa lagi akidah ni just rentetan daripada cerita orang yang terikat dengan dunia kan. So ni just nak cakap kalau kita tengok dalam Quran, kita boleh kata there's no such thing as mengimbangkan. Dia always gunalah apa saja untuk kejar akhirat. However, jangan sampai lupa langsung nasib di dunia. Dan of course kita kena pandai ukur baju di badan sendirilah. Keperluan kita di dunia ni kadang-kadang berbeza-beza. So kena ada benda tu cukup Okey. Apa akidah lagi? Ni satu akidah yang quite interesting juga kan, hakikat pendusta agama. Siapa boleh agak surah apa ini kan? Hopefully boleh agak lah kan, sebab ada ayat-ayat yang memang exactly sebut kan. Surah apa? Surah Al-Ma'un kan. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah Azim. Okey, surah ni agak interesting dalam konteks biasanya orang kupas surah ni dia macam pisah-pisahkan puzzle dia tahu. Kan orang bincang pasal solat tu kan. Dia akan bincang dalam portion solat tu je. Dia tak sambung ayat yang ujung tu. Sebab yang ujung tu simpulkan balik kepada yang awal Secara pakej surah ni, poin besar dia yang sepatutnya kita terikat dalam hati kita ialah orang yang tak kisah orang yang memerlukan. Dalam ayat ni, dalam surah tu disebut anak yatim dan miskin Orang yang tak kisah kepada orang-orang yang memerlukan, walaupun dia solat, dia still pendusta agama. Macam itulah kalau nak disimpulkan surah tu Sebab solat dia tu hanya nak tunjuk kat orang je. Sebab based on kalau kita faham surah tu punya konteks as a package, mustahil lah orang yang solat betul-betul untuk Allah dia boleh tak kisah orang susah. Mustahil. It doesn't make sense. Adakah kita dah ada akidah macam tu? Ke kita ni, oh alhamdulillah aku solat rajin, pergi haji banyak kali, tapi memang aku suka menyusahkan orang. Ada tak orang macam tu? Dan kalau ada, dia jadi pelik. Akidah dia macam mana Dia tak baca Quran ke? So this is a big question dalam dunia kita sekarang. Sebab kadang-kadang kita membesar banyak dengan fiqh, tetapi akidah tu penekanan dia agak lacking So itu dari awal para sahabat dah ditanam dengan benda ni. Sebab tu kalau ada tajuknya yang khas, biasanya anak akan tanya kan. Kalau kita tahu ganjaran solat di Masjid Nabi 1000 kali ganda, masjid di Mekah 100,000 kali ganda kan. With that kind of reward yang Allah janjikan, solat kat situ kan. Kalau kita duduk kat situ solat 5 waktu tu, boleh bayang tak? Setiap waktu kita solat kat situ 100,000 kali ganda banding orang lain. Will we ever leave that place? Macam kita kata bodoh gila kalau tinggalkan tempat tu kan, ganjaran dia punya besar. However, kenapa para sahabat ramai-ramai meninggalkan tempat tu, pergi sampai ke serata dunia yang mungkin tak dapat peluang. Kita sekarang ada flight, okey lah kan, nak peluang nak dapat balik pahala yang besar tu. Sebab kalau jawapan simple dia, sebab mereka bukan pendusta agama kan. So pahala yang banyak tu satu hal, tetapi mengetahui ada orang lagi belum dapat hidayah Islam, cahaya Islam dan sebagainya tu, kalau buat tak kisah, just nak kumpul pahala je, itu still pendusta agama na'udzubillah. Now, apa lagi akidah-akidah yang sepatutnya kita dapat? Ni anda jangan petik-petik contoh-contoh akidah yang sepatutnya kita sedia maklum dan hopefully dah sedia tertanam dalam diri kita, sebab kita dah biasa dengan surah-surah juzuk 30 ni kan. Nikmat bakal diungkit dan peduli orang memerlukan. Ni in relation juga dengan tadi Contohnya yang kita baca awal-awal tadi lah, surah Ad-Duha. Allah ungkit 3 benda kepada Nabi Muhammad SAW,
Tadi kita highlight Allah ungkit kan, Allah ungkit, Nabi tercari-cari jawapan dan Allah bagi hidayah. Tetapi kalau kita baca lepas tu ada expectation, betul tak? Kan? Surah Ad-Duha, kalau kita ambil jadi poin mengungkit tu, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tu 3 ungkitan. Fa ammal yatima fala taqhar. Kalau kita perasan dia parallel kan. Dulu kau yatim aku tolong kau kan. Sekarang fa ammal yatima fala taqhar. Dengan anak yatim kau janganlah macam ni. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Kan? Dulu kau pun dhallan kan. Dulu kau pun tak tahu jawapan. Aku yang bagi hidayah ni tau. Bukan kau pandai-pandai fikir sendiri, aku yang bagi hidayah. Lepas tu sekarang bila kau berhadapan dengan as-sa'il kan, orang banyak tanya kan. Tak faham lah, tanyalah apa kan. Janganlah pergi tengking dia. Dulu kau pun tak tahu, aku yang bagi jawapan. Sekarang kau depan ni kau pandai-pandai pula nak tengking dia kan. Ni pesanan lah kepada kalau kita ni kadang-kadang online ni apatah lagi kan, jumpa orang macam ya Allah jahil, sungguh jahil lah, aku tunjuk sikit bodoh dia kat online satu dunia ni kan. Allah boleh ungkit dulu kau pun tak tahu, dulu kau pun belum ditarbiah dan sebagainya. Aku yang takdirkan kau alhamdulillah dapat tarbiah, dapat hidayah dan sebagainya. Bila kau jumpa orang yang belum dapat hidayah, janganlah pergi kutuk dia dan sebagainya. So itu Allah demand something. So kalau kita faham surah-surah sebegitu nikmat ni dia tak boleh just kata alhamdulillah. Itu tak cukup. Syukur cakap tu tak cukup sebab Allah kau ungkit. Kau dulu macam ni, aku bagi nikmat. Sekarang kau jumpa orang yang belum dapat nikmat tu, kau bagi tak dia? Ke kau buat macam mana? Ke kau kutuk dia lagi? So that's a big question kepada diri kita semualah. Okay. Now, itu just sample So buka balik dalam juzuk, sebenarnya juzuk 29 dan juzuk 30 syarat dengan akidah. Contoh kalau kita ambil juzuk 29 surah Al-Jin kan. Surah Al-Jin tu quite interesting juga. Itu pun akidah pasal akidah apa? Surah Al-Jin tu agak interesting, yang anda tak panjangkan sikit. Anda je highlight kalau yang belum familiar dengan surah tu. Dia banyak membetulkan akidah pasal jin yang kebetulannya dalam masyarakat Melayu ni macam-macam pelik yang ada. Contohnya siapa yang biasa dengar? Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Macam tu lah. Macam tu kan? Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Kata-kata tu agak famous walaupun biasa dengar masa kecil. Tapi bila kita baca surah jin, kita akan faham ayat tu langsung menyeleweng macam mana pula jin, sebab jin tu ada Islam kan, dan jin pun ada berdakwah pula. So macam mana jin yang Islam tu, yang tunduk patuh kepada Allah, boleh setaraf dengan Firaun yang jahat-jahat manusia tu kan? Tak mustahil kan. So ada banyak benda-benda akidah yang akan dibetulkan oleh surah-surah ini yang kita kena cover kalau kita belum Now, tu kita dah cakap pasal akidah So kalau kita perasan sampai sekarang kita dah bincang pasal core dia ialah akidah. Dia akan menatijahkan something dalam diri kita yang akan melonjakkan action. Sama ada kita takut neraka, sama ada kita terliur sangat syurga, sama ada kita tak nak Allah gelar kita sebagai pendusta agama. Dia akan menyebabkan kita akan melonjak nak buat something. So that's the transition Transitionnya kita ada kena buat something. Salah satu bendanya adalah perbincangan ini kita sebagai khalifah. Yang ni lagilah saya dimaklum budak-budak yang tak join tarbiyah pun biasa dengar boleh jawab pun dalam exam kita boleh keluar dalil pun. Surah Al-Baqarah ayat 30 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, sedia maklum. Now, kita nak tadabbur sedikit konteks bagaimana Allah galaskan tugas khalifah ni dalam Quran kepada kita So kita kata tadi kita nak jadikan Quran ni panduan tadi kan. Okey. So kita kena tadabbur surah Baqarah lah. So siapa yang tak pernah tadabbur surah Baqarah, kita panjang macam nak tadabbur. Tak apa. Kalau kita nak dia jadi panduan, kita kena lah tadabbur tu kan. Memanglah panjang sikit. Dia bermula, salah satu tema awal dia yang bermula ialah ayat 30 tu awal-awal tu kan. Ialah Allah cerita pasal khalifah. Allah cakap ke malaikat, aku nak jadikan khalifah. Lepas tu Allah terus cerita pasal khalifah yang pertama, iaitu Nabi Adam. Dan lepas tu adalah detail-detail dia, tapi diringkaskan. Kemudiannya Allah cerita khalifah-khalifah yang lepas tu lah, daripada manusia yang pertama Nabi Adam onwards. Dan kita akan perasan banyak cerita pasal Bani Israel. Bani Israel ini adalah senior kita yang mendapat tugas yang sama, cumanya mereka gagal kan. Cumanya mereka gagal. Kat mana mereka gagal tu? Kat mana mereka gagal? So kalau kita tengok surah Al-Baqarah ni, kita boleh pecah kepada dua dan dia terbahagi kat tengah-tengah, exactly tengah-tengah kan. Sebelumnya cerita pasal tugas khalifah tu diberi,
dan respon sini-sini kita terdahulu dari Nabi Adam ni macam mana sampai yang banyaknya pasal Bani Israel. Dan kita tengok kepada apakah kegagalannya ayat 140 141 surah Al-Baqarah. Siapa yang nak tengok? Ini dah, kalau kita tengok tahu tengahan surah Al-Baqarah tu adalah 143 sebab Al-Baqarah tu 286 ayat. So tengah-tengah dia 143, which is ayat yang ada word ummatan wasata tu kan. So orang kata itu mukjizat lah. Macam mana kebetulan? Dia bukan kebetulan lah, Allah yang tetapkan. Tengah-tengah tu ada word tengah, macam tu. Anyway, surah Al-Baqarah ayat 140. Nak tak hafal ayat ni, so nak kena buka. Okey, kita ambil yang hujung ayat tu. Waman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian terhadap dari Allah? Kesaksian ni kalau bahasa Arab yang asal tu, kalau kita tengok ayat tu, ialah syahadah. Kata syahadah tu, dia menutup kesaksian ni, menutup syahadah. So Allah dah describe kenapa Bani Israel ni dikutuk, kenapa dia dianggap zalim? Kerana mereka menutup syahadah. Mereka tak laksanakan tugas syahadah dia. Dan Allah kata ayat 141, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kan, tilka ummatun, itulah umat tu, itulah dia cerita tu kan. Kat sini Allah nak tutup cerita Bani Israel. Tilka ummatun, tu cerita dia orang. Qad khalat, dia orang dah pergi dah, dia orang dah cerita lampau dah kan. Laha ma kasabat, dan dia orang akan dapatlah ganjaran untuk apa yang dia buat tu. Walakum ma kasabtum. Tapi kat sini translation yang quite interesting. Tiba-tiba Allah kaitkan kita kan, walakum ma kasabtum. Dia orang akan dapatlah hasil kerja dia orang kan, dan kau akan dapat hasil kerja kau pula. So kat sini Allah nak start cerita engkau pula. Sebelum ni orang cerita banyak Bani Israel, separuh surah Al-Baqarah tu banyak cerita Bani Israel. Dia orang. Kat sini Allah nak start cerita engkau. Wala tusaluna amma kanu ya'malun kan. Kau tak diminta ataupun disoal tentang apa yang dia buat. Kau tak risau dia orang kan. Aku akan settlekan dia orang. Kau tak akan ditanya pasal dia orang. Kau akan ditanya pasal kau buat apa. Dan interestingly, ceritanya berpindah dengan ayat yang tengah tu. Ayat tengah ialah ayat 143. Ayat 143 ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kan? Wa kadzalika, dengan itu, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu ni kita lah sekarang ummatan wasata, umat pertengahan. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau kita perasan, kezaliman Bani Israel tu sebab apa? Mereka tak buat tugas syahadah. Dia tutup syahadah dia. Sebab tu Allah padamkan legasi dia orang. Okey, cerita dah habis. Sekarang cerita kau orang pula. Dan aku jadikan kamu umat pertengahan untuk buat kerja tu juga. Sebab kerja yang sama je Allah bagi kan? Syahadah kan? Lalu tu Allah sebut wa yakuna, kita kena buat syuhada ala nas, saksi ke atas manusia. Wa yakuna rasulun alaikum syahida, Nabi jadi saksi atas kita. Dan Nabi dah buat kerja tu. Nabi dah buat kerja tu kan. Sebelum Nabi wafat kan, Nabi pernah tanya kan, adakah aku telah menyampaikan dan sebagainya. So Nabi dah tanya, semua orang kata betul, kau dah memberi persaksian, settle tugas Nabi SAW. Kita itu satu quite interesting Kalau kita baca kisah Nabi tu, Nabi tanya dengan confident adakah aku telah menyampaikan? Semua orang kata ya. Kita boleh tak? Ni soalan ni mana pun cuak sebenarnya. Kita boleh tak kita keluar ke rumah kita, tanya kat jiran-jiran semua kan. Semua kan, aku dah sampaikan kan? Dah clear kan? Apa? Tetap tak sanggup nak tanya kan, sebab kita tak buat kerja. So itu satu petanda lah sebenarnya. Now, ni gambar apa? Sebab ayat ni pasal apa? Wa kadzalika tu pasal apa? Pasal perubahan kiblat. Kan? Perubahan kiblat itu adalah simbolik yang Allah jadikan untuk tunjuk legasinya telah berubah. Kiblat telah berubah, maksudnya apa? Capital city of Khalifah tu telah berubah daripada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Ni kan Masjidil Aqsa kan? Yang ni apa? Kubah ni kan? Masjidil Aqsa ini, dan ini Masjidil Haram. Kan? Beralih tu sebab tu orang Yahudi tak puas hati kan? Dia bukan tak puas hati kita menghadap mana, tak kisahlah awak nak menghadap mana, nak solat tu kan. Tetapi declaration tukar kiblat tu adalah declaration sekarang we have a new nation.
Kita ada country yang macam itulah kan. You have a new nation with a new capital city. And it's no longer dekat Jerusalem, it's now in Makkah. Itu signify legacy kamu dah tamat. Kamu you are gone case now. Tak ada dah ni. Sekarang cerita umat yang baru. Cumanya persoalan kepada kita adalah kita kena buat kerja apa? Sebab Bani Israel tu macam kita cakap tadi, dia fail sebab apa? Sebab dia tak buat tugas. So kita, na'udzubillah, kalau kita tak buat tugas, kita mengulangi kita benda yang sama. Now, satu soalan. So tugas kita apa? In short, bukan in short lah, tapi sepanjang separuh second half surah Al-Baqarah tu lah kerja kita. Perasan tak apa yang banyak itu? Punyalah bentang-bentang ayat pasal hukum kan. Hukum hakam. Itulah tugas kita, nak kena tegakkan banyak-banyak tu. Dan ada 4 level, sedar tak sedar, semua tu kalau kita macam hierarkikan dia, macam ada 4 level 4 tahapan. Dan satu benda kat sini, sampai ni snapshot daripada apps ni kalau kita buka muka surat, tak nampak pula ni, muka surat 28 28 ke tu, muka surat 28 mungkin familiar ayat ni kalau nampak ni, harapnya boleh nampak lah. Kalau kita besarkan sikit harapnya membantu. Ya ayyuhallazina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So ini page 28 Okey. Apa poin dia? Allah kata diwajibkan berpuasa. Kita familiar ayat ni. Settle kan? Okey, kalau kita faham ayat ni dan kita kata, oh, kenapa kau puasa? Ayat ni kan kata wajib puasa sebab apa? Kutiba alaikumusiyam. So kita pun sepatutnya familiar. Sebelum sampai page ni, ada page sebelum tu ada dah kutiba kat sini, betul tak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Kan? Oh, diwajibkan kepada kamu qisas. Lepas tu ada lagi pula, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Kutiba alaikum al-wasiyah. Dan kalau kita baca pula page yang jauh lagi lepas tu 34, kita ada lagi satu kutiba alaikumul qital. Okey, ceritanya apa kat sini? Kan kalau kita nak kata contextually, sedar tak sedar, hukum hakam yang Allah tentukan ni, kewajipan-kewajipan yang Allah beri kepada kita ni ada 4 level. Satu level yang seumpama kat sini iaitu hubungan kita, ibadah kita kepada Allah SWT, macam puasa lah. So solat, puasa, zakat, haji tu kategori itu. Tetapi ada juga kategori ni. Ni apa ni? Wasiat ni apa? Tanggungjawab kita kepada manusia lain. Tanggungjawab kita kepada manusia lain. So ada kewajipan kita kepada manusia lain. Kat sini apa? Qisas. Qisas tu ada sistem yang perlu ditegakkan dalam negara. So kita pun ada kewajipan dalam konteks memastikan sistem tertentu tertegak dalam negara. Yang ni pula kutiba alaikumul qital. Ini adalah konteks international relationship. Bila telah tertegaknya negara Islam seperti Madinah, kita akan ada relationship dengan negara lain, termasuk negara yang sengaja memusuhi Islam. So adalah benda-benda yang ni termasuk qital, jihad qital kan, perangan. So sedar tak sedar, kita ada 4 layer. So kalau membesarkan sedikit, kita ada 4 kategori. 4 nampak kan? 4 kategori tugas. Satu, kita bersanding dengan Allah, dan kebanyakan orang Islam yang bab ni alhamdulillah. Yang kedua, kita dengan manusia lain. Kita ada kewajipan kita dengan manusia lain. Yang ni kadang-kadang benda basic pun kadang-kadang boleh dipersoalkan lah, sejauh mana kita dengan siapa yang kat sini kalau dia parking tu dia tak kisah menyusahkan orang. Adakah Allah akan tanya benda tu? So that kind of question indicates sejauh mana kita sensitif dengan kewajipan kita dengan manusia lain. Ketiga, sistem dalam negara. Adakah kita serius bab ni? Sebab itu pun ni hanya sampel sebab kebetulannya 4 tu Allah guna specifically word kutiba, diwajibkan. Cuma kita je buat tak perasan, kita tahu puasa je kan. So dalam ayat lain sepanjang-panjang tu banyak lagi hukum hakam yang lain, yang ada yang antaranya bersifat sistem dan negara. Sejauh mana kita bersungguh nak memastikan sistem dan negara tu memenuhi apa yang Allah nak. Satu lagi yang masanya mungkin boleh sampai, tapi part of tugas kita juga ialah memastikan bagaimana international punya level tu kan. Once negara Islam dah tertegak, macam mana nak deal dengan negara yang lain. Okay, so itu So soalan dia, mungkinkah kalau kita ada akidah yang benar,
Mungkin ke dia tidak menyebabkan kita jaga ibadah fardi? For sure tak lah kan. Maksudnya kalaulah betul akidah tu akidah yang benar, for sure dia akan menatijahkan kita menjaga ibadah fardi. Kalau kita faham yang tadi semua tu kan. Possible tak kalau kita ada akidah yang benar tapi still tak menjaga hubungan manusiawi, hubungan dengan manusia yang lain? Impossible. Sedangkan Nabi dan para sahabat menunjukkan contoh yang exemplary dalam bab tu kan. Mungkinkah akidah yang benar tidak menyebabkan kita bersungguh membina sistem negara? Ini quite interesting juga. Kalau kita faham tadi dan kalau kita baca balik, tengok balik apakah tuntutan kepada diri kita sebagai khalifah dalam surah Al-Baqarah, ini salah satu benda tugas kita juga. Macam mana kita bersungguh memastikan sistem yang Allah nak tu tertegak? Macam mana nak buat tu panjanglah ceritanya. Tapi first ialah intention tu dah ada ke belum? Dan bila kalau dah ada kita boleh macam how. Tapi kalau belum ada, kita kena bina akidah dulu lah, supaya kita kata, sekejap, ni pun tugas aku, Allah akan tuntut ni. Dan satu lagi level, mungkinkah akidah yang benar tidak menyebabkan kita berjihad membawa cahaya Islam ke seluruh alam? Kan itu cerita jihad tu kan. Supaya sebab kalau negara lain, isunya ialah kalau ada negara yang menghalang Islam tumbuh dan subur di negara dia. Kebanyakan negara sekarang mungkin tak ada timbul lah isu ni. Sebab contohnya di negara barat pun dakwah tu boleh berlangsung Tapi kalau masih ada negara macam wallahualam, kalau orang kata mungkin North Korea ke, yang macam dia tutup pintu dan dakwah nak masuk mungkin susah, kalau itu betul, then ada benda yang perlu berlaku untuk memungkinkan dakwah tu sampai. Kalau tak, kita bertanggungjawab kepada orang-orang di sana dia tak dapat cahaya Islam itu. Of course, bila kita bincang semua benda ni, kita akan sedar satu soalan yang macam panjang cerita ni, jalan ni panjang sangat ni kan. Jalan ni panjang sangat ni. Now, okay, betul jalan panjang. Dan kalau kita kata, okay, sebelum nak cerita jalan panjang tu macam ada dua sisi lah. Satu ialah, possible ke, boleh ke buat kalau kita tengok semua-semua benda ni ni tugas khalifah ni kan. Siapa yang rasa macam tak larat, tak mampu lah, boleh ke nak buat semua ni kan. Tapi quite interesting ni, sebab tu kita kena baca Quran Sebab kalau kita terfikir macam tu, Allah jawab. Siapa perasan kat mana Allah jawab? Kalau kita baca surah Al-Baqarah, second half tu Allah kata ini tugas kau kan. Tegakkan ni. Kita akan rasa macam ya Allah, biar betul, boleh ke aku buat ni kan. Tapi Allah terus jawab ayat hujung kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Point dia apa? Point dia, kalau kamu tak mampu, aku tak bagi kerja tu. The fact that aku bagi kerja tu, aku tahulah kau mampu. So dia akan balik kepada akidah yang awal tau. Akidah yang awal yang kita cerita awal tu. So, 5 ayat pertama tu. Kalau hati kita kata kita tak mampu, Allah kata kita mampu, siapa yang tahu? Siapa yang tak tahu? So dia balik kepada akidah awal tu. Kalau kita kata Allah lah yang tahu, aku tak tahu kan. So Allah kata aku mampu, maksudnya Allah dah siapkan diri kita dengan kemampuan. Kita je yang tak cungkil kemampuan tu, kita yang tak latih. Sebenarnya kita ni Allah ciptakan dengan banyak potensi yang hebat sebenarnya. Cumanya kita yang tak cungkil. Kan? Kalau anak dulu tak pernah diterigger oleh murabi untuk mencungkil, anak sampai sekarang, sebab anak ni kalau siapa-siapa yang karakter sama macam anak yang hyper ataupun super introvert memang cakap dengan orang teka-teka macam tu kan. Tetapi just kerana bila kita ditanam dengan akidah yang betul dan sebagainya, yang menyebabkan kita kata macam aku kena buat dan sebagainya, kita somehow push diri kita sampai orang yang kenal Ana dulu pun akan terkejut. Kenapa? Kau biar betul boleh cakap dengan orang, boleh menyampai macam ni benda sebagainya. Sebab Ana dulu memang kalau siapa yang kenal di situ, dia kata itu satu kemustahilan. So sebenarnya kadang-kadang potensi tu ada, cumanya nak menggalinya tu sebab dia dah tertanam dan dia tertimbus oleh ialah malu kita ke apa benda. So panjanglah ceritanya macam mana nak develop tu, tetapi that's the path yang kita kena ambil. Of course ceritanya akan jalan panjang lah, tetapi panjang sangat ni kan. But that's, sebab tu semua benda ni harapan anak ialah akidah tadi dah tertanam. Kita senang nak bincang. Kalau akidah tu tak ada, memang kita cakap panjang je, terus tak jadilah. Allah terus tanya, ada soalan-soalan yang begini kan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalau kita baca bahasa baku dulu kan. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kamu, dan benar-benar nyata orang-orang yang benar-benar sabar. Ataupun kalau bahasa yang diolah balik, apa kau ingat senang nak masuk surga ke sebenarnya?
Sedangkan kau tak diuji lagi, dah berjihad betul-betul ke tak, dah sabar betul-betul ke tak kan. So bila kita kata jalan ni panjang, nak kena buat macam-macam dan sebagainya, betul lah, itulah dia. Sebab tu Allah cakap macam ni kan, memang syurga yang membuatkan kita terliur tadi, dia bukan semua dah itu nak dapat. Memang kena terbukti kan, aku tahu kena buat apa, memang kena mujahadah, kena jihad sungguh-sungguh ni, dan kena sabar pula, proses tu panjang. Itulah dia. So sebab tu again and again, paksi yang penting tu akidah. Dan sebab once dalam hati kita macam baik aku nak syurga tak kisah susah senang berat apa, aku nak syurga dan aku tak nak neraka. Kalau kita dah jadi gitu, insya-Allah bila dia susah sikit dan sebagainya, kita akan push through. Tapi kalau macam aku bukanlah tak takut neraka, aku bukanlah tak nak syurga, tapi macam kalau macam ni susah, itu bahaya. Tanam betul-betul akidah supaya kita boleh lawan benda-benda gitu. Now, kita dah habis dua part So dalam 15 minit yang baki ni, conclusion dia. Kalau ingat balik, part yang pertama tu ialah penekanan pasal akidah. Dan kalau akidah yang benar tu telah tertanam, dia akan push to action. Dan kita cakap tadi pasal apakah action yang Allah tuntut. Jadi khalifah, salah satu sampel, macam-macam kena buat, 4 level tuntutan. Amal-amal fardi tu kena buat dengan manusia lain yang Allah suruh jaga hubungan dengan jiran ke, parent ke, dan sebagainya kena buat. Sistem-sistem dan negara Allah tuntut juga, dan beyond that pun Allah tuntut juga. Now, kalau kita dah nak buat benda tu, come the next question lah pula. Ini dah macam khulasah secara ringkas berkenaan dengan how, macam mana, bagaimana. Now, satu hakikat yang kita kena sedar ialah, sungguh pun, walaupun kita perjuangkan ni, apa yang kita perjuangkan ni dari Allah yang benar, walaupun begitu, ada sunatullah yang Allah telah tetapkan. Dan kita akan cuba ambil ibrah ataupun pengajaran daripada beberapa benda. Yang pertama, hijrah. Ibrah daripada hijrah. Kenapa hijrah ni susah? Sedangkan Nabi SAW dah jumpa Burak. Siapa faham soalan ni? Kan, sebelum hijrah, Nabi dah pergi Isra Mi'raj. Dan Nabi dah jumpa makhluk Burak ni. Tak ke senang macam, ya Allah, boleh tak kita pinjam Burak ni untuk sahabat-sahabat ni, transfer je lah, kan senang, sampai Madinah dah, tak payah susah-susah. Nabi pun tak susah. Satu pengajaran yang nak diajar dekat sini ialah, untuk perjuangan untuk menegakkan apa tuntutan-tuntutan Allah tadi tu, dia kena ambil kira sunatullah dunia ni. Hukum alam ini Allah dah tetapkan, kena melalui itu. Dia bukan boleh, kan kita Islam, doa je lah Allah akan bagi magical. Tak, Nabi pun tak begitu, apatah lagi kita sekarang. Jangan anggap itu Islam mengajar begitu kan. Walaupun ada Burak, tapi itu special case je, untuk naik ke langit je. Tapi untuk perjuangan agama, untuk menegakkan Islam, untuk berhijrah apa semua itu, tak boleh guna benda tu kan. Itu yang pertama. So kemenangan Islam ni dia tidak akan datang macam itulah, macam kalau kata-kata magical dan sebagainya. Apa sahaja terlanggar ni. Yang kedua, masih juga hijrah, Nabi atur strategi. Nabi atur strategi. So kenapa tak doa je? Nabi, faham kan, Nabi atur strategi, jalan mana yang dipilih, siapa penunjuk jalan, dia pit stop dekat gua mana, dan anak Abu Bakar hantar berita. So all of those are strategies. So kalau kita kata kan Nabi tu kekasih Allah, kalau kita cakap macam ni, so ada kata-kata yang famous la tahzan innallaha ma'ana, jangan risau, Allah bersama kita. Kenapa tak Nabi dengan Abu Bakar tu berlenggang kan? Berlenggang, faham macam hijrah tu berlenggang. Nabi bawa Abu Bakar, ya Rasulullah, tak apa kita berlenggang ni. La tahzan innallaha ma'ana, jangan risaulah, Allah kan bersama kita. Dia kenapa tak begitu? Tak boleh begitu sebab Nabi sendiri tak ajar begitu Kata-kata la tahzan innallaha ma'ana tu dalam keadaan strategi dah paling cantik, usaha dah tip-top, baru cakap macam tu bukan macam lenggang-lenggang, kan Allah bersama kita. Nabi pun tak cakap itu itu penyalahgunaan. Now, ketiga, ibrah dan hijrah juga. Namun kemenangan tetap dari Allah, bukan dari strategi. Siapa faham poin ni? Poin ni ialah, kalau kita kata Nabi dah atur strategi untuk berhijrah, kan dia ikut jalan lain apa semua kan, untuk Google tu. Anda suka tanya, kalau kita based on analisa strategi, adakah strategi itu berjaya? Kan? Dan ramai orang, biasa anda tanya ni, ramai orang tak nak cakap tak berjaya lah kan, Nabi takkan kata Nabi tak berjaya. Tapi kalau kita tengok analisanya, kan orang sampai juga depan gua tu kan
Kalau lah strategi itu punya mantap, orang tak adalah orang sampai situ. Tapi hakikatnya Allah sampai, manusia, ada orang jahiliah, orang musyrik sampai depan gua tu. Bezanya apa? Ni sengaja letak gambar laba-laba tu sebab kisah tu famous kan. Dia macam tak terfikir, kod, nak tengok kod dari orang bawah tu je kan. Lepas tu Surakah kan yang kejar. Maknanya dapat kejar lah, dapat kejar. Tapi Allah takdirkan kuda dijatuhkan beberapa kali. So Allah nak tunjuk strategi itu adalah tuntutan. Nabi Muhammad SAW kena atur strategi yang paling power. Tapi Allah nak tunjuk juga Nabi tak menang dengan strategi itu. Nabi menang dengan bantuan Allah. Boleh nampak kan? So sebab kita jangan ada logik macam kalau macam tu tak payahlah strategi kalau Allah nak tolong juga. Tak. Allah tak akan bagi menang tu tanpa Nabi dah buat semua benda tu. Dah buat semua benda tu, Allah just nak tunjuk kamu menang kerana aku, bukan kerana kepandaian kamu. Kalau kita baca ayat Al-Quran yang Allah turun pasal perang Badar pun Allah claim kan, aku yang hantar malaikat, bukannya, walaupun dalam strategi ada strategi kan. Nabi kata nak camp kat sini. Lepas tu ada sahabat kata, aku ada strategi yang lebih bagus kan. Sebelum tu dia tanya dulu, ni wahyu ke, ni pandangan kau ya Rasulullah? Kalau wahyu Allah tahu lah kan, kita takkan soalnya. Tapi kalau pandangan kau, aku rasa aku ada idea yang lagi bernas. Dan Nabi kata, ini idea aku je. Dia pun bagi kita ke depan lagi, kuasai air dan sebagainya. So itu strategi yang bagus. Tapi at the end Allah kata, kau menang sebab aku hantar malaikat. Tapi Allah hanya akan bagi benda tu setelah strategi tu tip top, kerana itu tuntutan. So kita tak tertipu kita berjaya kerana strategi, tapi kita mengharapkan bantuan Allah. Tapi bantuan Allah tu tuntutannya ialah strategi tu dah kena tip top. Macam itulah. Sama macam kalau kita kata, banyak contoh lagi, tapi kita pergi kepada benda lain dulu. Ibrah daripada perang Badar, strategi kita sebut tadi, doa. Kita tahu macam mana doa Nabi Muhammad SAW sampai orang kata nampak ketiak dan sebagainya. Doa sungguh-sungguh kan, ya Allah, kalau kau takdirkan kalah ketika ni dan sebagainya. Maksudnya memanjatkan sungguh-sungguh. Allah ungkitkan penghantaran malaikat bukan strategi. So kalau kita tengok Al-Quran, Allah tak kata macam, oh kamu menang sebab mantap strategi. Allah tak kata kan. So itu pun pengajaran untuk kita juga. So bila mana kita menang, kita kena bayangkan benda yang sama. Allah tak akan ungkit sebab strategi kita tu. Walaupun itu tuntutan, itu kita wajib kena buat. Tapi Allah akan ungkit benda-benda yang Allah bagi, dan kita kena bersyukur benda tu. Ibrah daripada perang Uhud, Nabi dah atur strategi dan dah menang kan, dah menang. Cumanya bila orang yang pemanah tu turun, menang tiba-tiba tukar jadi kalah kan. Itulah. So pengajaran besar kat sini ialah tuntutan mengikut arahan ketua dalam satu gerakan Islam itu amat-amat penting lah kan. Nabi SAW dah atur strategi dan dah menang pun, tapi once arahan itu dilanggar, tiba-tiba jadi kalah. Itu satu pengajaran dan satu itu, dan pengajaran hebat lah. Kalau kita tadabbur surah Ali Imran dan sebagainya, panjang cerita, bukan malam ni lah kan. Ibrah daripada Uhud, Allah dan kalau kita baca surah Ali Imran, Allah cakap macam ni, Allah yang sengaja menggila-gilakan siapa menang siapa kalah, which is quite interesting. Allah demand kita buat satu benda, tapi Allah juga cakap, ikut aku, macam basically ikut aku nak bagi menang ke tak. Dan Allah kata antara hikmah ada masa aku bagi kau kalah ialah ada dua benda. Kalau dalam perang Uhud tu Allah cakap, Allah nak tapis siapa yang betul-betul beriman, siapa yang sebenarnya munafik. Dan itu Ibrahim besar. Yang kedua, kan kau nak syahid, kan kau mengidam syahid. Kalau aku bagi menang je, bila mana nak syahid kan. Ni bahasa nah, tapi kalau antum tadabbur surah Ali Imran, memang Allah sebut begitu kan. Kenapa Allah gila-gilakan antara menang dan kalah? Supaya ada yang terpilih lah jadi syahid, jadi syuhada. Bila kalah lah biasanya ramai syuhada tu kan. Allah memang nak pilih siapa yang dapat ganjaran syuhada. So dengan kalah so itu hikmah beyond kita. So kerja kita apa? Kerja kita buat kerja mengikut tuntutan Allah. Allah nak bagi menang, alhamdulillah. Allah nak bagi kalah, alhamdulillah. Mungkin ada pilihan-pilihan dia siapa yang syahid dan sebagainya, pahala bukan calang-calang. Now kita dah 5 minit yang terakhir, so akan cuba lajukan. Ibrah dan Hudaybiyah. Hudaybiyah ni quite interesting. Ada 3 benda kat sini nak highlight kan. Dia adalah kelulusan para sahabat dalam ultimate test. Ni ada tajuknya sendirilah. Kalau kita kupas, macam mana nak faham
inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fath tu kan. Apa yang menang sangat-sangat tu? Itulah itu ceritanya. Allah declare sebagai kemenangan yang nyata, dan from there on domino jatuh. Domino tu maknanya Allah bagi menang tu, lepas tu senang sahaja. Tapi poin yang kena lepas dulu ialah para sahabat dah lepas ultimate test kejundian sebagai jundi, sebagai jundi yang taat kepada arahan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Now, bila kita sebab jundi ni, dan kita boleh tengoklah kat mana kita boleh nampak dalam Islam ni amat menekankan kepentingan jundi. Dan perang Uhud sebab bila benda tu dilanggar je, Allah muhasabah dengan dahsyat, ramai syahid. Hudaybiyah pun kita sebut tadi, Tabuk pun kan. Kenapa Ka'ab bin Malik tu didenda begitu dahsyat? Sebab isu jundi lah kan, isu jundi isu kejundian. Jundi ni benda yang sebegitu pun dah dianggap kesalahan yang amat besar. Dan kalau ni diambil Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi kan. Fikir-fikir ni kita kenal kan. Tetapi kemenangan-kemenangan diorang bila diorang lead dan diorang bagi arahan, dan ada ratusan ribu di belakang diorang yang kita tak tahu nama langsung, tapi diorang taat kepada arahan tu. So Ana suka buat satu trigger question lah sebenarnya kalau dalam perbincangan itu. Kalaulah Muhammad Al-Fatih yang sama, sehebat itu juga, tapi dekat belakang dia bukan tentera dia ketiga itu, tapi kat belakang dia kita-kita ni, menang tak dia? Itu satu soalan yang kita kena fikir lah sebenarnya. Sebab kita kenal figure-figure yang di depan tapi sebenarnya kemenangan dia orang juga terkait dengan siapa di belakangnya kan. So Rasulullah SAW ada para sahabat Muhajirin dan Ansar, ada nabi-nabi yang ada Hawariyun dan sebagainya. So memang pengikut yang kita tak tahu nama individually, tapi as a group dia jadi ialah Ansarullah. Itu penting. So kita in the first place, adakah kita bercita-cita untuk jadi part of that Ansarullah, jundi-jundi yang akan bersama dengan perjuangan ini? Now, so towards the end, pasakkan akidah kita sungguh-sungguh dalam hati kita, jadi abd yang hakiki, jadi hamba Allah yang hakiki, bina diri kita sebagai jundi. Dan kenapa kita dalam sistem tarbiyah ni pun sebab itu kan, dan mara ke medan amal insya-Allah. So dalam beberapa minit yang last ni, sebelum mana pergi tengok kalau ada soalan, action yang anda harap, antara action lah bila kita dah dengar dari awal tadi, yang harapnya masing-masing buat Yang pertama, siapa yang belum pernah khatam terjemahan Al-Quran, ni especially yang tak faham bahasa Arab yang memang kena depend kepada terjemahan bahasa Arab, terjemahan Quran siapa yang belum pernah khatam terjemahan Al-Quran, bukan khatam Quran khatam Quran tu kita tak faham pun, khatam terjemahan dia, make sure kena ada target dan settlekan benda tu. So at least kita pernah membaca terjemahan setiap satu ayat dalam Quran at least sekali. At least kita ada hujah lah, kita kata kita dah berusaha nak tahu apa yang Allah nak bagi, nak ajar kita kan. Kalau kita kata ya Al-Quran ni lah panduan hidup aku sebagainya, tapi banyak ayat yang saya tak pernah faham pun apa dia, how can, mana boleh begitu. Bila nak tadabbur, ini biasanya anda highlightkan 3 soalan yang antum perlu jawab lah. Setiap ayat antum pernah tanya benda tu tak? Yang pertama, apa maksud ayat ni Apa maksud ayat ni? Yang ni biasa kalau kita tengok translation, faham lah. Kedua, so what? Apa kaitan dengan aku? So yang ni biasanya jarang tanya Macam kita baca tadi, apa-apa yang ayat kita baca tadi kan, ni maksud dia kan. Kalau kita tak tanya apa kaitan dengan diri kita, kita belum tadabbur sebenarnya. Padahal lah, contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab. Apa kaitan dengan aku Siapa tak pernah tanya benda tu, kita pun celaka Abu Lahab, habis kat situ. Kita belum tadabbur sebenarnya. So apa kaitan diri kita, baru kita dapat jawapan, dan baru akan keluar. So apa aku patut buat ataupun apa yang kau patut rasa So kalau ayat syurga tu tak menyebabkan kita rasa terliur, ayat neraka tak menyebabkan kita rasa gerun, ayat-ayat tadi semua tak menyebabkan kita rasa patut mengikis cinta dunia, apa-apa semua tu, belum settle tadabbur tu So make sure setiap ayat yang kita baca, settlekan tanya 3 soalan ni. InsyaAllah kita dah tadabbur setiap ayat dalam Quran, InsyaAllah Make sure ada target lah, siapa yang belum buat benda ni so kena target lah. Seumur hidup ni pernah settle benda ni, sebab dia akan mengubah hidup kita insyaAllah. Based on pengalaman, anda yakin lah benda tu. Itu yang pertama, pasal tadabbur. Yang kedua, kalau anda tanya gini bila last time antum tinggal witir? Boleh jawab? Nanti satu soalan Now, kalau ada yang kata macam saya tak pernah target pun nak witir tiap-tiap malam, itu kena ubah lah kita ubah sebab benda ni amat-amat penting, dan mungkin kita tak sempat kupas malam ni, tapi siapa yang biasa baca ya ayyuhal muzammil, kita tahu macam mana ayat yang turun ketika awal perjuangan Nabi SAW dan para sahabat. Kita sepatutnya clear benda ni sepatutnya menjadi rutin sepatutnya, sehingga kita macam
harapnya lah 5 tahun akan datang kita akan terfikir macam, oh last time aku tertinggal witir ialah 5 tahun dulu. Harapnya begitulah, maknanya malam semalam lah yang last kita tertinggal witir kalau kita belum jadikan dia setiap malam. Now, kalau anda tanya, sebab setengah orang kata macam susah je, tak, untuk remain, untuk istiqamah witir setiap malam ni tak susah, betul tak? Paling malas, paling futur ialah selepas isyak lah. Lepas isyak saya tekan witir terus. Salah ke? Tak salah kan? Sebab apa? Nabi tanya Abu Bakar dan Umar kan, bila kamu witir? Abu Bakar kata awal malam, Umar kata hujung malam. Dan Nabi puji dua-dua kan. Tak adalah Nabi kata, apa kau ni Abu Bakar, lekehnya awal malam kan. Tak ada. Itu pun part of menjaga kan. Sebab Nabi kata, kamu ambil jalan langkah selamat Abu Bakar, Umar ambil langkah azimah kan. Dia bersungguh, dia confident, dia takkan terlajak tidur lah kan. So either way adalah langkah yang dipuji oleh dan dua figure yang bukan calon-calon pun, Abu Bakar dan Umar. So kita, kalau kita ambil paling malas lepas isyak settlekan, itu langkah permulaan lah. Ni. Dan sebab apa? Kalau kita kaitkan dengan hadis ini juga wa anna ahabbal a'mal adwamuha ilallah wa inqal. Ataupun lagi satu hadis ni dua hadis lah. Ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa inqal. So amal yang paling Allah suka sebenarnya amal yang berterusan walaupun sikit Jangan terbalikkan ayat tu Jangan kata amal yang Allah suka tu yang sikit dan berterusan. Tak. Yang amalan yang berterusan walau sikit. Kalau amal berterusan yang banyak, lagilah Allah suka, of course. Amal berterusan walau sikit pun Allah dah suka dah. Paling suka pula tu ni kan. Yang tak ni ialah bila kalau sekian masa kemah ibadah dulu kan. So kita pulun satu malam, lepas tu lain tak buat So itu bukan berterusan namanya. Anda harap benda ni walaupun kita bermula dengan sikit, tapi kalau kita dapat maintain contohnya witir tadi, setiap malam tak tinggal, walaupun kita buat selepas isyak, itu dah insya-Allah termasuk dalam mengejar benda ni. Sebab berterusan walaupun dalam bentuk yang siapa yang mampu sebelum subuh lagi bagus lah, of course. Berterusan itu yang lagi tip top lah kan. Tu of course. Tapi anda merasakan ada orang yang belum sampai ke situ dan baru nak bertatih, buatlah yang paling simple. Lepas isyak make sure settlekan siap-siap supaya kita tak tinggal langsung witir Dan of course latih disiplin kita dalam beramal jama'i, dalam wasilah-wasilah wasilah tarbiyah kita memang didesain oleh Al-Banna untuk melatih aspek ini Kalau kita dah just nak jadi soleh, tak perlulah sebenarnya wajib datang daurah, wajib katibah dan sebagainya. Kenapa kewajipan-kewajipan itu? Untuk melatih kita mendisiplin diri kan. Maksudnya setiap kita sibuk, anak sibuk, antum sibuk, kita ada tanggungjawab masing-masing. The point is, kita ada set benda yang kita akan berkumpul bersama pada waktu yang sama. How each of us maneuver time management kita supaya benda tu dapat kita cover bersama, dan yang aspek-aspek lain kita dapat manage juga kan. So that's the pelatihan peringkat awal lah sebenarnya dalam wasilah-wasilah tarbiyah ni. Dan insya-Allah sama-sama kita beraksi di medan juang masing-masing dalam arena-arena yang diperlukan untuk kita berjuang, insya-Allah. Itu antara benda-benda yang kita perlu buat sebagai take home point, take home message untuk malam ni, insyaAllah. So sebelum ni sebab dalam komen ni macam ada soalan ada satu gerakan yang boleh kata Islamik lah ceramahnya, tarbiyahnya, tapi hari main apa Okey, ada soalan di sini Okey, tapi soalan ni macam menimbulkan soalan ni, gerakan mana pula tapi tak nak bagi situ lah kita ambil secara konsep sekiranya okey, kalau kita ambil konsep muhasabah kalau kita ambil konsep muhasabah, sekiranya kita jadi gitu kita pun kita buat usrah tiap-tiap minggu ni, tapi dalam usrah kita macam okey, kita nak ngumpat apa malam ni, grup tu memang astagfirullahalazim nampak je bagus. Kalau itulah kerja kita, apa maknanya? So kita kena first tengok diri kita dulu lah, sebab kadang-kadang setiap orang ni macam tunding jari, tapi sebenarnya kita pun 2 kali 5 kan. Nauzubillah. So satu, adakah kita ni macam kerja kita memang melabel, memfinah, nauzubillah lah, itu lagi teruk even mengumpat pun Allah dah ibaratkan dalam Quran dengan gambaran yang memang sepatutnya kita macam ya Allah tak nak kan, jijiknya benda tu kan, macam yang makan daging tu kan. Apatah lagi fitnah sebab fitnah ni memang lagi besar lah dosa dia. So kalau ada benda ni, nasihat lah kepada kita, first and foremost kepada kita kalau kita ada baca something yang kita pun tak tahu macam betul ke cerita ni, kata aku pun tak tahu sangat tapi ya kot, kalau macam tu lalu kita pun share dan sebagainya, itu bahaya
Sebab kalau dia jadi fitnah macam mana? Macam mana kita nak minta maaf semua tu, dan macam mana kita nak tarik balik daripada orang yang dapat mesej dari kita? Tak berbaloi kita menyebarkan benda-benda yang tak pasti. Itu satu. Tu ni lah. Mengajak kebencian tu apatah lagi. So first, settlekan diri kita benda ni. Kedua, sekiranya ada berlaku di grup member-member kita yang lain, peganglah hadis ni apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Habis sehingga habis. Anda tak nak cerita pasal biadih, bilisan, biqalbi tu kan, sebab itu dah masuk perincian. Tapi poin dia ialah bila kita nampak kemungkaran, falyughayyirhu tu apa? Ubah dia. Poin dia ialah kita bukan nak tangan dia kan, itu bukan poin dia. Sebab itu kaedah first ialah target dia apa? Ubah benda tu. Ubah tu maksudnya dia berhentilah melabel, dia berhenti memfitnah dan sebagainya. So kalau memang penguasa yang perlu guna tangan untuk menghentikan mungkar tu, dia kena guna tangan lah. Kalau kita dalam konteks kita dengan kawan-kawan tu biasanya nasihat yang mengesani hati dan sebagainya. So itu kerja kita. Sekiranya ada benda tu, kalau kita macam dia fitnah kita, dia kutuk kita, kita pun sebagai balas kita pun kutuk dia balik. Banyak padahal what's the point lah kalau nak kata gitu. Sebab kalau kita kata, sebab ni macam kita cakap pasal gerakan Islam kalau kita kata ada orang kafir pun ada orang kafir yang macam dia buat benda yang macam zahirnya macam menempah tiket ke neraka, kalau kita ambil bahasa ekstrim adakah masuk akal kita pun lawan balik dengan cara yang juga menempah ke neraka? Nauzubillah kan. Itu macam tak masuk akal, betul tak? So janganlah kita masuk bakul sama-sama kan. Maksudnya dia mengutuk, dia memfitnah apa, kita pun kita lawan balik begitu sebab nanti nauzubillah dua-dua kalau macam tu, kalau kita bayangkan extreme case dia jadi macam pelik kalau ada orang yang tak terlibat dengan quote-unquote dakwah ni tapi baik dah, dia pula tengok macam kenapa grup-grup tu merana terbakar ni kan. Dia ni konon-konon guru Islam tu ni guru Islam. Rupanya sebab kita ni dengan terlibat dengan benda-benda tu, rupanya tambah dosa bukan tambah pahala. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Tapi poin agak situ ialah first tengok diri kita. Kedua ialah kita kena nak diorang tu selamat. Jangan doakan dia azab Kita nak dia selamat. So sebab tu cara kita macam mana nak dekati dia, macam mana nak tu sama lah. Kalau kita belajar konsep dakwah fardiyah dan sebagainya dengan mahu biasa, similar concept applies to them. Faham ke? Maknanya sebelum kita nak dia boleh terima nasihat kita, dia kena somehow boleh yakin kita ikhlas dulu tegur dia tau. Kebanyakan kita susah nak ada benda tu tau. Kalau kita dah group lain, dia ni ikhlas ke tak kan? Mungkin dia pun begitu, kita pun begitu, wallahualam. Tu maknanya jalannya panjang. Tapi poin dia ialah kita nak semua orang selamat. So sebab tu kita nak nasihat supaya dia meninggalkan kemungkaran itu. Tak kisahlah orang tu masih dengan jahiliah dan sebagainya. Kat media sosial ni kadang-kadang kita nampak macam tu kan. Anda tutup dengan ni dulu Bila Umar Al-Khattab sebelum dia masuk Islam, Nabi pernah doakan dia kan. Dan Abu Jahal pun Nabi doakan dia juga. Dan dalam surah Al-Alaq Allah ajar apa? Ara'aita allazi Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Semua hafal ayat ni kan? Faham tak? Nabi ajar apa? Sebab ayat tu pasal Abu Jahal Nabi melihat Abu Jahal. Allah ajar Nabi SAW melihat Abu Jahal. Abu Jahal tu memang jahat. Tapi Allah ajar dia apa? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah dan berdakwah dalam sekali mengajar kepada takwa? Lepas tu ayat lepas tu pula ara'aita in kazzaba wa tawalla. Kau rasa macam mana kalau dia mendustakan dan berpaling dan inilah. So of course lah kalau Abu Jahal tu kalau dia dapat hidayah, mestilah dia jadi pejuang yang hebat, pendakwah yang hebat dan sebagainya kan. Rugi kalau dia tak jadi itu. Kalau dia jadi penentang, dia akan jadi penentang hebat juga. Ayat tu mengajar untuk kita melihat potensi dan sebab itu Nabi Muhammad SAW dia nampak potensi Abu Jahal, nampak potensi Umar, walaupun dua-dua masih dalam keadaan jahat masa tu, tapi nampak potensi dan mendoakan ya Allah bagi dan Allah nak tunjuk hikmah Allah nak tunjuk satu jadi yang memenuhi ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, yakni Umar Al-Khattab. Satu lagi kekal ara'aita kazzaba wa tawalla. Dan kita tahulah apa jadi macam tu kan. Dan Umar tu jadi macam yang kita tahu sekarang lah, antara sahabat yang kita respect sangat walaupun mulanya begitu. So kita kena lihat semua orang yang
Either macam even macam Umar tu macam dia kafir, ataupun macam ni lah sahabat-sahabat Muslim kita yang semangat ni tetapi dia terjebak dengan satu-satu benda yang tak sepatutnya. Kita kena tanya, macam mana kalau dia dapat hidayah dan dia mungkin membetulkan kaedah dia semuanya, mesti bagus kan? Bagus untuk dia, bagus untuk Islam. Kalau dia masih macam ni, kan jadi fitnah. So kita nak mana? Doakanlah dia. Ya Allah, boleh tak? Ya Allah, bukan boleh tak? Ya Allah, yang bagi hidayah kat dia supaya dia meninggalkan benda-benda tu. So kita sepatutnya begitu itulah yang kita dididik oleh Al-Quran tu sendiri. Dan hopefully kita bermula di situlah. Doa, lihat potensi dan kemudian usaha sebaiknya insya-Allah. Dan bila kita berusaha pula ni panjang pula ni, okey, tutup ni. Bila kita berusaha pula, ingatlah apa yang Allah ajar kepada Nabi Musa. Nabi Musa Allah suruh jumpa siapa? Jumpa Fir'aun. Bukan calang-calang, itu penjenayah yang gila-gila kan. Bukan sekadar declaration dia mengaku Tuhan tu, tapi dia bunuh bayi kan. Kita sekarang ni sejahat-jahat orang yang kita tengok tu, kita macam tu ke? Macam dia bunuh bayi ramai-ramai. Tapi Allah ajar apa? Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Memang dia melampau pergi dakwah kat dia, tapi Allah sebut apa kat Nabi Musa? Guna bahasa yang lembut kan, kata-kata yang lunak. Harap-harapnya hati dia akan tersentuh dan hati dia akan takut kepada Allah dan dia akan jadi baik. Boleh baca surah Taha. Allah tahu tak Fir'aun tu memang akan terus degil sampai mati? Betul, Allah tahu. Tapi Allah mengajar Nabi untuk lihat potensi. Hopefully insya-Allah hati dia terkesan. So kita pun begitu Jangan just kerana track record dia jahat, kita pun insya-Allah jahat lah tu sampai mati kan. Tak. Allah yang tahu pun Fir'aun macam tu pun tak mengajar Nabi Musa begitu Kita kena ikut Nabi So tengoklah harapnya dia berubah dan sebagainya. So itulah jawapan Nana lah kepada soalan ni kan. Bukan hanya kepada yang grup ni, tapi mana-manalah yang macam huha-huha yang apa tu pun. Contoh sekarang ni kita tengok ada orang yang macam terseleweng kat sini, terseleweng kat situ, macam-macam lah isu sekarang ni kan. So sepatutnya kita tanya macam tu. Satu, tengok potensi. Bagus tak kalau dia sebenarnya tinggalkan khurafat tu ke, tinggalkan apa-apa tu dan ke jalan yang betul? Bukan bagus. Dan apakah langkah dia? Harapnya hati dia tersentuh dan sebagainya. So kita datang dengan approach begitu. Wallahualam, itulah yang Al-Quran ajar kita dan itu yang kita ikutlah kan. Wallahualam. Okey, minta maaf dah terlanjak 12 minit ni, tapi harapnya adalah manfaatnya insya-Allah. Semoga membuahkan amal insya-Allah. Dan of course siapa yang terlibat langsung lah dengan yang akan mendatang sebulan ni, soalan yang macam tu ataupun jawapan tadi tu, anda harap memandulah. Dan Quran yang kita tadabbur pun memandu just kerana kita berjuang untuk kebenaran bukan bermakna cara-cara yang salah tu justified so tak begitu. So kita kekal dengan apa yang sepatutnya insya-Allah, walaupun apa-apa yang mendatang tu kadang-kadang men-trigger emosi dan sebagainya. Wallahu alam. Ana mohon maaf atas segala kekurangan insya-Allah. Di situ saja untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.